Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu kembali 3:30 petang bersama Samda. Persiaran secara langsung, secara live setiap hari insyaAllah, ya, pukul 3:30 petang. Tajuk hari ini kita nak cerita apakah halangan, ya, halangan kita nak mula berniaga secara online. Halangan kepada peniaga secara online. Ini untuk peniaga-peniaga barulah. Untuk peniaga baru, kita nak sembang-sembang santai petang. Kita nak sembang, kita nak discuss, kita nak bincang, kita nak bercakap tentang apakah halangan-halangan kepada peniaga-peniaga baru ataupun peniaga lama, peniaga-peniaga online, ya. Kita nak berniaga secara online sebab peniaga secara offline kita dah tahu, ya. Sebenarnya halangan peniaga online dan peniaga offline ni lebih kurang sama je. Okey, sebelum tu sebagai pengerasnya minta tolong siapa-siapa yang akan tengok ni, tolong sharekan, ya, tolong sharekan saja. Sharekan live ni, tolong share ramai-ramai. Dan kalau kita boleh share, okey, mungkin 10 grup tu terlampau banyak kot. Okey, boleh share kepada 5 grup pun cukup lah, ya. Satu orang kalau boleh share 5 grup, kita bagi hadiah, ya. Ini hadiahnya minyak wangi untuk wanita bernilai RM30 dan juga minyak wangi untuk laki-laki juga bernilai RM30. Okey, siapa yang boleh share kepada 5 kumpulan, kita akan bagikan ini, ya. Dah sharekan kepada 5 kumpulan, cuma just komen kepada bahagian komen, tulis di sana dan berikan kami nama tuan ataupun puan, alamat dan juga email, ya. Kita akan berhubung dengan puan dan kita akan hantarkan produk. Okey. Dan kepada sesiapa yang boleh share kepada 10 grup, kita akan bagikan ini, ya. Ini untuk 10 grup, ya. Siapa boleh share kepada 10 grup, kita akan bagi 5 botol minyak wangi set Baraka 5 waktu. Ini ada 5 botol yang baunya berlainan bau, ya. Kepada sesiapa yang boleh share kepada 10 grup. Okey. Okey, kita kembali kepada tajuk kita. Apakah halangan kepada peniaga-peniaga online, ya? Apakah halangannya? Kalau dulu secara offline kita dah tahulah, ya. Kita pergi buka kedai ke, kita pergi buka gerai ke, kita buka warung ke, kita berniaga boot sale ke, ya, sale secara boot, itu dah kita dah start berniaga lah, ya. Tapi online ni kita tak ada kedai, ya, dan barang pula tu terpulang kepada kita lah sebenarnya apa barang kita nak berniaga, tapi kita tak ada kedai khusus. Maknanya kita perlu buka di satu tempat, tak perlu, ya. Dan untuk peniaga, kalau bagi rakyat Malaysia ni, kita perlu ada SSM lah. Itu saja yang wajibnya. Kita tak perlu ambil lesen bandaraya, kita tak perlu ambil lesen majlis perbandaran. Jadi mudah. Prosesnya sekarang ni sangat-sangat mudah. Tak macam perniagaan offline, ya. Kita kena ambil lesen Dewan Bandaraya ataupun lesen majlis perbandaran, ya. Kita ada kena lesen kedai, ya. Dan lesen tu kena dipamerkan. Apabila penguatkuasa datang, kena tunjuk. Kalau tak ada lesen, kena saman. Okey, di sini ini perbezaan perniagaan online dan juga perniagaan offline. Dan perniagaan offline ni selalunya kita ada masa lah. Masanya mungkin kalau orang berniaga sarapan pagi tu nasi lemak ke kuih muih tu mungkin
seawal 6 pagi, 7 pagi atau 8 pagi itu pulang. Ya. Tapi seawal 6 pagi dah kena mula berniaga. Ya, kalau untuk berniaga pasar, untuk berniaga sarapan lah. Sarapan pagi ya. Sarapan pagi sebab orang sarapan pagi selalu makan pagi-pagi. Dan kalau target sasaran kita kepada pekerja yang keluar pagi, ada setengah pekerja tu pukul 6 pagi dah ada di atas jalan raya. Ya, jadi sementara dia sampai ke tempat kerja, dia singgah tempat kita untuk beli sarapan pagi. Ya, jadi seawal 6 pagi kita dah kena pun buka. Kita kena buka. Lepas tu satu hal, ya, kita buka kedai ataupun buka gerai ataupun buka apa sajalah, buka stall apa semua. Tapi kita buat sarapan kita kena masak. Masak tu mungkin tengah malam ataupun pukul 2, pukul 3 pagi. Ya, kita kena prepare awal, ya. Kemudian dah lepas masak, kita kena bawa ke kedai ataupun kalau yang ada kedai tu masak di kedai lah. Kalau nak buka pukul 3 pagi, mungkin pukul 5 pagi kita kena buat persiapan. Okey. Dan kita terpaksa keluar rumah. Okey. Dan kalau selalunya kalau kita berniaga offline macam itu, selalunya pukul 10 dah habis. Kalau kedai makan tu mungkin sampai petang, sampai malam. Ya. Ada yang kalau yang petang yang buka sampai ke tengah malam, mungkin dia buka sebelah petang. Ya. Kalau yang untuk sarapan tengah hari saja, mungkin dari 10 pagi sampai pukul 3 petang. Ya, bergantung kepada apa jenis perniagaan yang kita buat lah. Tapi ada had waktu yang saya nak cerita sini, ada had waktu. Maknanya ada waktu-waktu tertentu lah. Tetapi di dalam perniagaan online, dia tak ada had waktu. Ya, dia tak ada had waktu. Kita boleh berniaga bila-bila masa. Bila-bila masa saja, ya. Kalau secara offline dulu, contohnya lah, ya, kita jual barang-barang gadget, ya. Barang-barang gadget ni aksesori ataupun aksesori handphone apa semua ni, barang gadget lah. Okey. Selalunya kalau kita buka kedai, kita cuma buka kedai barang 10 pagi sehingga ke 10 malam. Lepas tu habislah. Kalau orang datang lewat pada pukul 10 dah tak ada lah kedai kita dah tutup lah. Kalau orang datang sebelum pukul 10 pun tak ada juga sebab kedai kita belum buka. Tetapi di dalam perniagaan online ni berbeza. Kita boleh buka kedai bila-bila masa. Ya. Bila-bila masa saja. Ya, mungkin seawal 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi, itu berapa pagi kita lah. Kita kena buka bila. Dan orang boleh order kepada kita pun bila-bila masa. Ya. Cuma sistemnya agak berbeza lah daripada perniagaan secara offline. Kalau perniagaan secara offline, kita ada kaunter bayaran. Ya. Orang akan pilih barang, lepas tu pergi kaunter dan bayar. Tapi dalam siap perniagaan online ni, dia tak ada macam itu. Dia cuma perlu pilih barang apa yang dia perlu dia nak beli, pilih, kemudian nak tengok berapa jumlah bayarannya, dan kita cuma transfer saja. Transferkan duit melalui online juga, sama juga cara kita membeli secara online, dan barang itu akan dipost terus ke rumah kita. Jadi bagi pihak penjual pun tak perlu keluar rumah, bagi pihak pembeli pun tak perlu keluar rumah. Ini perbezaannya perniagaan online dan perniagaan offline. Ya, di dalam pandemik 19 ni, pandemik COVID-19 ini, kesemua peniaga hampir keseluruhan peniaga, ada juga yang masih lagi kekal dengan offline, tapi majoritinya dah terpaksa berubah kepada online. Sama ada kita suka atau kita tak suka, kita terpaksa berubah. Kalau kita tak berubah, mungkin satu masa nanti kita akan menjadi mancis api ataupun kita akan menjadi filem Kodak. Antara dua lah. Sama ada kita jadi mancis api dulu kalau kita nak menyalakan api, bagi orang yang perokok dia tahulah, digunakan mancis api, goreskan kepada kotak mancis, api akan keluar dan isap rokok. Ya.
Tapi bila zaman berubah, ya, orang dah tak pakai lancing api, orang pakai lighter. Lighter ni dia ada gas kat dalam dia. Dia ada gas kat dalam dia dan petik saja api pun menyala. Dan lighter pula dah ada baru macam-macam. Sekarang ni ada lighter elektronik pun dah tak pakai gas. Kalau dulu gas kena cocok, masukkan gas, lepas tu ditukar kepada yang ready use tu. Okey. Lepas tu dah tukar kepada elektronik, macam-macam ya, dah berubah. Jadi bila perubahan tu berlaku, kalau kita di tahap mancis lagi, kita tahap mancis, gores dan nyala, dah tak laku. Orang dah susah sangat kalau kita tanyakan kepada 100 orang perokok, ya, sama ada dia menggunakan mancis ataupun lighter, mungkin 99 orang akan mengatakan pakai lighter, ataupun mungkin 100 semua orang pakai lighter, dah tak ada orang pakai mancis lagi. So jadi zaman berubah, cara kehidupan berubah, dan cara kita melaksanakan juga terpaksa berubah. Begitu juga zaman sekarang, zaman online, ya, zamannya dah berubah daripada perniagaan offline kepada online. Jadi sama ada kita nak atau tak nak, kita terpaksa berubah. Okey, kita tengok siapa yang ada. Halo, tolong sharekan kalau boleh. Okey, kita balik kepada tajuk kita. Apakah halangan sebenarnya? Halangan kepada peniaga-peniaga online. Sebenarnya halangan yang terbesar sekali, ya, halangan paling besar sekali kepada kita peniaga online ini adalah diri sendiri, bukanlah orang lain, ya. Halangan yang paling besar sekali adalah diri sendiri. Selalu kita akan bagi alasan tak pandai. Ya, tak pandai, tak tahu, tak mahir. Jadi kalau dulu kita ingat balik, kalau kita berniaga secara offline dululah, berniaga kedai makan contohnya, ataupun berniaga kedai gadget atau kedai buku, tak kisahlah apa dia sekalipun, adakah sebelum tu kita pandai? Tetap juga tak pandai kan. Jadi macam mana kita nak jadi pandai? Kita kena belajar. Sama juga dalam perniagaan online ini juga perlukan pembelajaran. Tapi ada juga orang, ramai orang dia sangat suka belajar. Dia sangat suka. Memang kegemarannya belajar, tapi tak ada tindakan. Ataupun tindakan lambat. Ya, tindakannya perlahan. Ini juga adalah satu halangan terutama di dalam zaman sekarang, zaman sains dan teknologi, yang mana kita speed untuk melahirkan perniagaan yang terbaik, ya. Kita perlu speed. Ada kata patah baik, dia berkata, ya, kerja beransur tak tertangguh, kerja bertangguh tak menjadi. Apa maknanya itu? Okey. Kerja beransur tak tertangguh, ya. Maknanya kerja kita walaupun secara perlahan-lahan kita belajar sikit-sikit, kita buat. Kita belajar sikit-sikit, kita buat. Kita belajar, kita buat. Kita belajar, kita buat. Dia tidak akan tertangguh, ya. Mana dia akan, kelangsungan tu tetap akan berlaku. Tapi kalau kita kerja bertangguh, contoh kita belajar hari ini, Dr. Azizan beritahu kena buat live, ya. Kena buat live, wajib buat live. Kalau tak boleh buat live sehari 5 kali, 10 kali, buatlah sekurang-kurangnya sekali sehari untuk sebagai pembelajaran. Bukan kita nak cari sale, ya. Kita sebagai untuk pembelajaran dan kemahiran kita untuk berinteraksi ataupun berkomunikasi. Itu wajib. Kita punya sipu, Dr. Azizan dah beritahu wajib, ya. Dah tak ada cara lain. Itulah cara paling mudah, paling murah, zero cost, ya, tak ada cost pun, ya, pembelajaran. Jadi cara kita untuk berkomunikasi, untuk mencari pelanggan, wajib buat. Jadi apa yang perlu kita buat, janganlah kita tangguh, terus buat setiap hari tanpa fail. Sebab ini dah terbukti di dalam beratus anak murid pada Dr. Azizan, ya. Memang
Cara ini terbukti. Cara ini terbukti sangat-sangat berkesan dan dia zero cost. Ya, kalau kita nak menyebarkan orang kata informasi syarikat kita, menyebarkan informasi barangan kita, boleh juga melalui media. Contohnya iklan melalui surat khabar, iklan melalui TV, iklan melalui radio. Tapi itu semua perlukan kos. Kalau kita orang kaya tak apalah, buat je lah. Tapi kalau kita dah ada zero cost, kenapa kita nak buatkan yang kena belanja? Ya, okey. Itu pertama sekali, sebab kita suka memberi alasan, ya, memberi alasan dan bertangguh. Itu halangan utama kepada peniaga, sama ada dia peniaga online ke peniaga offline lah, ya. Tapi sekarang ni dah zaman online, kita perlukan speed. Tindakan tu perlu pantas. Kalau tidak, dia akan berlalu. Masa itu akan berlalu kosong. Kita tak dapat apa-apa dan akhirnya tidak akan mendapatkan hasil. Kalau kita tidak bermula daripada sekarang. Okey, apa lagi? Apa lagi halangannya? Halangan kepada peniaga ni selalunya adalah emosi. Emosi ni maknanya contoh hari ni kita terasa down, mungkin ada disebabkan anak-anak, disebabkan suami, disebabkan isteri, disebabkan jiran. Ya, emosi kita terganggu. Bila emosi kita terganggu, kita pun batalkan segala kita punya live. Kita patutnya kita buat live pukul 3.30, kita tak jadi buat live 3.30 sebab emosi kita terganggu. Itu ada halangan. Dan bagi orang-orang yang selalu berjaya, dia akan ketepikan emosi. Kita kena memilih yang mana lebih penting, ya. Yang penting kita perlu wajib dahulukan sebelum yang lain-lain, ya. Kalau kita rasa emosi tu lebih penting, tu pasti pulanglah. Tapi kita punya perniagaan tak akan berjalan lah. Jadi kita wajib ketepikan emosi, ya. Yang kedua, yang seterusnya, kita rasa takut. Ini halangan-halangan seterusnya lah. Halangan seterusnya selalu bila orang kata kena buat live, kena cerita, ya, dekat live Facebook ataupun page, ya. Selalunya lah pada peniaga-peniaga baru online ni, dia rasa mungkin dia malu, ya. Tak tahu malu pada siapa, wallahualam lah, ya. Sebab ini cabaran utama, ya. Kita rasa malu, rasa segan, rasa macam bila kita buat live tu berjuta orang tengok. Orang tengok kita berjuta, lepas tu orang akan kata kita, Mamat ni entah apa ceritanya, entah apa-apa, ya. Dia akan bercerita. Walhalnya pada realitinya terjadi masa-masa kita bercakap di dalam live tu, tak ada orang tengok pun. Kalau tak percaya, cubalah buat live pertama, live kedua, live ketiga. Tak ada satu mata pun. Tak ada satu mata pun. Kita harap sebelum live tu, kadang-kadang kita pun telefon kawan-kawan, minta kawan-kawan tolong, kita akan live sekian-sekian hari, pukul berapa, tolong kawan-kawan untuk share, ya. Sharekan kepada kawan-kawan lain. Itu pun kawan kita tak buat. Kawan kita sendiri tak pergi tengok. Apa lagi kita nak harap pada orang lain tengok? Ya, tapi di dalam pembelajaran kita perlu buat. Dan apabila kita buat setiap hari kita buat dan buat, insya-Allah, ya. Hari ini tak ada orang tengok, besok pun tak ada orang tengok, lusa pun tak ada orang tengok, tulak pun tak ada orang tengok. Mungkin hari yang kelima tak ada orang tengok, hari ke-6 tak ada orang tengok. Kita pun berhenti, kita pun give up. Tapi kita tak tahu Allah kata hari ke-7 ada orang tengok. Tapi kita tak buat. Itulah kata Dr. Aizan, rezeki tak akan salah alamat. Ya, rezeki tu dia tak salah alamat. Tapi kalau kita tak ada di alamat tu pada waktu rezeki tu turun, ya, pada rezeki tu sampai, kita tidak berada di alamat tu, macam mana kita nak dapat rezeki tu? Tak dapat lah. Okey, jadi kita kena buangkanlah malu tu. Malu biar bertempat, ya. Malu tu biar bertempat, ya. Kalau macam saya rasa malu, okey lah, sebab saya dah tua.
Betul. Itu pun tak perlulah. Kalau orang nak kata apa, biarkan pada orang kata. Pada orang yang suka mengata ni, kan, kita tanya diri kita sendirilah. Pada orang yang nak mengata kita ni, adakah kalau kita susah, kita susah, orang yang mengata kita tu akan tolong kita? Kita tak ada RM10 nak beli makanan. Ada tak orang yang mengata tu bagi kita RM10 untuk beli kita makanan? Kita tak cukup duit nak bayar bil api, nak bayar bil air. Ada tak orang yang mengata tu nak bagi kita duit untuk bayar kita bil api, bil air? Tak ada. Jadi kenapa kita nak malu pada orang yang mengata? Orang yang mengata ni biarkan dia mengata. Okey. Handphone saya ni itulah, bila lama sikit dia dah bagi warning. dia bagi warning apa? Temperature dah panas ke. Padahalnya belum sampai setengah jam lagi. Belum sampai setengah jam lagi. Dia dah bagi warning saya sebab dia kata temperature dah panas. Maklumlah, pemilik handphone ni pun dah tua je. Handphone ni pun dah tua. Okey. Jadi rasanya setakat itu untuk hari ini. Kita bincangkan tentang halangan-halangan kepada peniaga, ya, sama ada peniaga online atau offline, tak kisahlah, ya. Jadi untuk mengakhirinya, saya nak buat review sikit tentang produk apa yang saya jual. Okey. Boleh ada link di sana, tuan-tuan boleh klik saja link tu dan boleh nampak apa barang-barang yang saya jual ada di link tu. Di sini saya cuma preview saja. Ini barangan yang saya jual, ya. Pertama, minyak wangi untuk laki-laki, minyak wangi untuk perempuan. Dan kita juga ada haruman 5 waktu. Haruman 5 waktu ni dia sangat istimewa, ya. Haruman 5 waktu ni sangat istimewa sebab apa? Dia ada 5 botol di dalam satu set, ya. Dalam satu set ni dia ada 5 botol, ya. Dia ada 5 botol dan diciptakan khusus, ya, diciptakan mengikut waktu-waktu tertentu. Ya, contohnya ini kita panggil dia aura subuh, ya. Diciptakan untuk waktu pagi, ya. Waktu pagi ni maknanya daripada awal terbit fajar pagi sehinggalah ke tengah hari. Dan aura zuhur ni waktu tengah hari, ya, tengah hari. Aura asar ini untuk waktu petang, ya. Aura maghrib untuk awal malam. Dan aura isya ni selepas isya, ya. Aura isya jangan kita pakai sebelum waktu isya sebab dia akan memberi haruman yang menenangkan, ya. Jadi bila kita rasa tenang, kita rasa damai, insya-Allah mudah tidur malam, ya. Dan aura subuh ni pula dia bertentangan dengan aura isyak tadi. Dia akan memberi kita kesegaran dan menghilangkan rasa mengantuk, ya. Ini aura 5 waktu, ya. Boleh dapatkan dengan ada link di sana. Boleh tekan link tu dan dapatkan dia. Dan kalau pun tak nak melalui link tu, boleh juga melalui telefon. Boleh telefon kepada 0113538317, ya. Boleh WhatsApp kepada 0113538317. Okey, ini untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.